Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua followers Pak Emma. Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat ya. Saya Fatin, host anda hari ini untuk Pak Emma Bincang Sihat. So apa agaknya yang kita nak bincangkan hari ini? Pastinya masih tentang kesihatan, iaitu pemakanan untuk otak bayi ketika hamil. Okey, menarik kan? Sebab saya yakin ramai ibu bapa yang nak tahu tentang tajuk kita hari ini. Jadi jangan risau, hari ini kita akan dapatkan jawapan yang jelas dan tepat sebab akan dijawab sendiri oleh pakar jemputan kita. Okey, sebelum saya perkenalkan pakar jemputan kita hari ini, untuk pengetahuan semua followers Pak Emma, sesi live Pak Emma Bincang Sihat hari ini akan bersiaran, Pak Emma Bincang Sihat sepanjang bulan April ini akan bersiaran dengan pakar-pakar jemputan dan pelbagai topik menarik. Jadi semua wajib tonton. Okey, tanpa membuang masa, saya nak perkenalkan pakar jemputan kita hari ini, iaitu Dr. Zubaidi Haji Ahmad, Doktor Pengamal Perubatan Am dan Ahli Jawatankuasa Pertubuhan Doktor Islam Malaysia, PERDIM. Apa khabar doktor? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, terima kasih doktor sudi bersama dengan Pak Emma hari ini dan sudi untuk berkongsi dengan followers Pak Emma hari ini. Ya, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, sekali lagi bagi semua followers Pak Emma yang baru join live hari ini, dalam Pak Emma Bincang Sihat hari ini kita nak orang kata berbincang tentang topik pemakanan untuk otak bayi ketika hamil. Jadi saya tak nak buang masa, saya nak tanya pada doktor, sejak usia kandungan berapa ibu hamil boleh mula merangsang perkembangan otak bayi dalam kandungan, doktor? Ya, perkembangan organ dalam tubuh manusia ni berlaku sebaik saja persenyawaan berlaku. Maksudnya apabila saja persenyawaan berlaku, maka dengan pantas terdapat pembentukan organ-organ daripada awal lagi. Jadi otak adalah antara organ yang paling awal. Dalam kajian embriologi menunjukkan bahawa usia kehamilan 4 minggu saja sel neural progenitor ataupun yang dipanggil sebagai neural plate mula terbentuk dan membahagi. Ini memanjang dan membentuk dua bahagian yang penting, iaitu di bahagian kepala tu dia akan membentuk otak, sementara di bahagian belakang tu atau ekor dia akan membentuk saraf tunjang. Jadi perkembangan ini akan terus berlaku pada usia kehamilan 6 hingga 7 minggu. Saraf di bahagian kepala tadi akan membahagi dan membentuk otak depan, otak tengah dan otak belakang. Jadi bahagian depan tu akan membentuk otak, sementara di belakang tu dia akan membentuk apa yang kita sebut sebagai saraf tunjang. Sementara di trimester kedua, iaitu kehamilan antara 13 hingga 28 minggu ni, otak mula berfungsi. Jadi otak terbentuk dan fungsi dia apabila dapat dilihat apabila dalam trimester yang kedua ni, yang mana otak di belakang tadi tu, yang otak yang kita ada bagi kepada 3 tu, yang belakang tu dia akan membentuk apa yang kita sebut sebagai cerebellum. Cerebellum ni yang akan merangsangkan pergerakan. Jadi bayi dalam rahim mula akan bernalan, mula menghisap pada usia kehamilan 16 minggu. Pada usia 20 minggu, bayi mula dikatakan telah mula menelan air tuban ataupun amniotic fluid. Pada trimester ini jugalah bayi dah mula bernafas, sebab apabila otot-otot pernafasan seperti otot diaphragm, otot dada berfungsi. Jadi pada masa ini juga bayi mula mendengar dan juga merasakan usapan ibu dan sebagainya. Jadi sebab tu saya nak beritahu bahawa pembentukan otak ni sebenarnya daripada awal lagi. Sebab tu ramai di antara wanita yang hamil dia tidak mengetahui
pada masa itu dia sedang hamil, sebab pada masa itu dia tak ada miss period lagi. Padahal telah berlaku persenyawaan dan juga proses pembentukan otak. Jadi kena ada persediaan sebelum hamil, semasa hamil dan juga selepas hamil untuk mendapatkan perkembangan dan juga pembentukan otak yang baik. Okey doktor, macam doktor cakap tadi seawal usia 16 minggu kan. So seawal usia tu boleh ke kita atau ibu hamil dah mula makan makanan yang berkhasiat atau makanan macam mana sesuai untuk ibu hamil untuk rangsang otak anak dalam kandungan? Ya, macam saya sebut tadi, pembentukan otak tu dia peringkat awal dalam masa 4 minggu, 6 minggu dan juga dia mula berfungsi dalam masa lebih kurang dalam masa yang kedua 16 minggu, 18 minggu begitu. Jadi secara spesifiknya terdapat dua nutrien yang penting bagi untuk perkembangan otak bagi anak-anak yang berada masih dalam kandungan ni. Dua nutrien ini boleh diambil sama ada dari pemakanan, tetapi kalau sebagai contoh ada masalah dengan sebagai contoh masa itu tidak ada selera untuk makan disebabkan inilah waktu hamil rasa loya, muntah, lepas tu terlalu tak sempat nak masak dan sebagainya, boleh ambil daripada suplemen pil. Yang inilah yang selalu doktor akan bagi pada wanita yang hamil, iaitu asid folik dan juga omega 3. Jadi asid folik ni tujuan dia untuk mengekalkan, untuk mengelakkan kecacatan pada otak dan juga saraf. Kecacatan ini yang biasa berlaku pada terutama di negara-negara yang miskin, yang mana ibu yang hamil tidak mendapat cukup folic acid. Kecacatan ini dinamakan sebagai neural tube defect. Yang inilah yang sebab itulah DNA ini sangat penting sebab ia menggalakkan pembentukan DNA dan neurotransmitter pada otak. Dan ia juga folic acid juga penting dalam penghasilan tenaga dan juga pembentukan sel darah merah. Jadi suplemen yang kita galakkan bagi pengambilan folic acid antara 400 hingga 600 mikrogram. Dan seperti mana saya cakap tadi, boleh dapat daripada makanan, terutama sayuran yang berdaun hijau dan bijirin penuh seperti baras perang. Selain daripada itu, saya juga mencadangkan pengambilan omega 3, dan omega 3 ni boleh dapat daripada lemak-lemak ikan, lemak-lemak ikan dari laut dalam, yang mana yang mempunyai banyak lemak pada lapisan kulit dia, terutama sebagai contoh ikan tuna, ikan salmon. Kalau di Malaysia mungkin ada sedikit ikan kembung dan ikan-ikan apa-apa saja yang daripada laut dalam, ia bagus untuk membekalkan omega 3. Kecuali kalau kita tak dapat bekalan daripada ini, kita boleh juga ambil sebagai contoh kacang daripada almond, walnut dan juga avocado. Tapi kalau masih lagi tak dapat, saya mencadangkan ambil suplemen yang banyak dijual di farmasi, lebih kurang dos antara 1000 mg sehari. Okey, saya menarik perkongsian doktor tadi tentang asid folik, sebab kebanyakan ibu hamil ni dia tak boleh nak telan asid folik tu doktor. So ada tak sekali lagi mungkin doktor boleh ulang, ada tak pemakanan yang boleh menggantikan asid folik yang pil tu? Sebab kebanyakannya memang lepas makan je muntah, tak boleh lah. Tapi sebenarnya asid folik tu penting kan doktor? Ya, asid folik itu sangat penting bagi mengelakkan kecacatan yang kita sebut sebagai neural tube defect tadi itulah, terutama bagi kita nak menggalakkan, merangsangkan pembentukan otak itu sendiri dan juga menggalakkan pembentukan sel darah merah. Sebab di kalangan wanita yang hamil, dia akan mula mengalami hemoglobin yang rendah. Jadi kita menggalakkannya, folic acid bagus untuk ibu sendiri, menggalakkan peningkatan hemoglobin, bagi anak sendiri dalam kandungan, menggalakkan pembentukan otak yang sempurna. Jadi bagi mereka yang mungkin agak sukar untuk menelan folic acid, boleh mendapatkan daripada makanan, sayuran yang berwarna hijau terutamanya dan juga bijirin. Bijirin ni boleh dapat terutamanya daripada bijirin penuh, seperti contoh daripada wholemeal roti ataupun mungkin baras perang. Bagi sayuran, bagi mereka yang tak suka itulah, yang tak suka makan sayur ni, dia punya teknik dia itulah, kita akan potong kecil-kecil, halus-halus, masukkan sikit dalam bubur jadi tak terasa. Ataupun mungkin lepas kita bersihkan sayuran tu, kita boleh buat skuti. Maksudnya kita blend dan jadikan dia air, letak sedikit madu, letak sedikit rasa masam, lemon atau limau, dia membantu untuk mendapatkan selera untuk ambil fruity tu. So bolehlah ibu hamil yang tengah
tengok yang tengah tonton ni, boleh tukarkan sayuran daripada makanan tu kepada smoothie. Masih dapat khasiat yang sama kan doktor? Ya, betul. Okey, bagi yang baru join live kita hari ini, jangan lupa saya nak ingatkan sekali lagi, share, like dan komen di live ini kalau ada sebarang soalan. Okey, kalau ada nak bertanya pun boleh ajukan di ruang komen, insyaAllah nanti doktor akan jawabkan. Okey, baru join, yang mana baru join, sebenarnya tajuk kita hari ini kita sedang berbincang dengan doktor tentang pemakanan untuk otak bayi ketika hamil. Okey, saya teruskan ke soalan seterusnya. Okey, doktor, selain pemakanan, apa perkara yang lain yang boleh dibuat oleh ibu hamil untuk rangsang perkembangan otak janin ni? Ada tak benda lain selain pemakanan? Ya, betul. Sebab apabila kita bercakap tentang otak ni, dia ada dua aspek yang perlu kita ketahui, iaitu kita panggil selalunya hardware dan juga software kalau dia dalam komputer. Maksudnya kita menggalakkan pembentukan struktur otak, itu yang pertama, dan juga kita merangsangkan fungsi otak. Jadi dua benda yang berbeza. Tadi kita sebut tentang bagaimana kita nak meningkatkan ataupun membuat pembentukan otak yang sempurna, tetapi dia punya software dia tu, rangsangan antara otak tu, itu juga kita perlukan perhatian. Jadi kita kena ingat bahawa walaupun bayi tu masih di dalam kandungan, tetapi dia telah berfungsi sebagai manusia. Maksud dia apa? Dia dah mendengar, dia dah merasa sentuhan. Sentuhan walaupun kita pegang abdomen ibu, tetapi bayi tu dah merasa dia punya sentuhan tu. Saya bawa satu kutipan daripada terbitan jurnal, iaitu bertajuk Behavior Response to the Maternal Voice and Touch yang diterbitkan dalam tahun 2015, menyatakan bahawa kanak-kanak yang bayi dalam kandungan ini, apabila diajak bercakap ataupun dah disentuh, dia akan memberikan respon. Apabila kita sebut respon ni, respon fizikal ni, dia bermakna pergerakan tangan, pergerakan bibir, kadang-kadang boleh dilihat melalui ultrasound bayi itu tersenyum, pergerakan kaki. Ini semua adalah stimulasi bagi otak. Sebab tu saya mencadangkan, sebagai contoh, apabila seorang ibu yang hamil ni, walaupun mungkin masih lagi awal, tetapi dia sebenarnya merangsangkan perkembangan otak dengan cara mungkin boleh bercakap, mungkin duduk seorang-seorang, boleh bercakap dengan bayi, mungkin bernyanyi, atau kita orang Islam kadang kita membaca Quran, sebab bayi ni mendengar dan juga memberi tindak balas. Selain daripada itu, kita boleh pegang, usap atau sekadar sentuh saja abdomen. Dia akan memberi mesej pada bayi. Bayi tu mungkin dia akan terjaga daripada dia punya tidur, dia akan buka mata, mungkin dia akan tersenyum, mungkin dia akan bergerak kaki dan tangannya. Yang itu menunjukkan ada rangsangan pada otak. Dan saya juga mencadangkan bagi wanita tu, bagi masa bersama bayi. Dengan cara sebagai contoh sebelum tidur atau bersendirian tu, membayangkan bayi itu akan lahir, bayi itu sedang tersenyum, bayi itu sedang bergerak dan sebagainya, bercakap-cakap dengan bayi. Bagi masa ni penting sebab dia akan memberi rangsangan keserasian dan juga rasa kasih sayang ibu ni dapat dirasakan di awal kehamilan. Lepas tu saya cadangkan jugalah banyak melakukan perkara-perkara kebaikan, sebab ini juga dia akan memberi kesan. Menulis dalam diary sebagai contoh, melakukan sedekah, membaca buku, juga mempengaruhi pengembangan otak yang baik secara tidak langsung. Ya, itu dia. Menarik doktor. Okey, doktor, tadi ibu, kalau apa pula involve father ni, penting juga tak untuk rangsang perkembangan janin ni? Ya, untuk bapa ni saya cadangkan pertama sekali benda yang perlu pantang, perlu kita elakkan ialah bergaduh dengan ibu yang sedang hamil. Sebab bila bergaduh dengan ibu yang sedang hamil ni, bayi tu di dalam tu dia mendengar sebenarnya, dan dia akan memberi satu kesan pada bayi. Mungkin dalam apabila dia dilahirkan tu, dia dah ada mungkin dah mula merasakan bahawa dia tidak disayangi, lebih mudah mendapat depression, mudah mendapat inferiority complex dan sebagainya. Sebab tu pantang paling pertama sekali bapa adalah bergaduh atau memarahi ibu yang sedang hamil. Itu yang pertama. Yang kedua, bapa ni harus memberi sokongan. Dari segi mungkin dia, macam saya cakap tadi, mungkin bercakap, mungkin bernyanyi, membaca Quran, menyentuh abdomen ibu,
yang juga itu membantu. Selain daripada itu membantu kerja-kerja isteri ni yang sedang hamil juga itu sebenarnya dapat dirasakan sebenarnya, walaupun secara tidak dapat orang cakap tu dibuktikan secara saintifik, tetapi dari psikologinya dia akan mengembirakan ibu. Bila ibu gembira, anak pun akan menjadi gembira, yang itu sebenarnya dia akan memberi kesan yang berpanjangan kepada proses atau perkembangan otak pada bayi di dalam kandungan. Okey, saya setuju doktor, sebab saya pun ada terbaca emosi ibu ketika hamil ni penting, sebab bila proses kelahirannya insya-Allah mudah kalau emosi tu gembira, happy kan. Anak yang lahir pun tak stres. Okey. Seterusnya doktor, saya nak tanya, selain makanan untuk rangsang otak anak, jadi apa makanan lain yang digalakkan untuk ibu hamil ambil sepanjang kehamilan untuk kesihatan janin dan juga ibu itu sendiri? Ada tak pemakanan yang lebih penting lagi? Ya, untuk ibu tu sendiri selain daripada omega 3 dan juga asid folik tadi yang saya sebutkan, bagi ibu spesifik sekali, saya mencadangkan pengambilan kalsium. Kalsium ni boleh didapati daripada meminum susu, produk tenusu, telur dan juga daging merah. Tetapi bagi mereka yang mengalami alahan pada susu ataupun produk tenusu, maksud dia bila makan dia mengalami kekembungan, jerit-berit, memang rasa alahan pada susu, saya mencadangkan boleh mengambil pil kalsium yang boleh dapati dari farmasi. Dos dia antara lebih kurang 1,200-1,500 sehari. Jadi pengambil kalsium ni sangat penting sebab dia akan menggalakkan pembentukan tulang pada bayi tersebut, dan juga bagi ibu dia akan mengelakkan masalah apa yang kita sebut sebagai pre-eclampsia. Pre-eclampsia ni keadaan di mana wanita yang hamil, terutama wanita yang dah berusia umur 35 tahun ke atas, iaitu mereka mengalami tekanan darah yang tinggi, lepas tu dalam air kencing terdapat protein apabila mereka hamil dalam usia 20 minggu ke atas. Jadi wanita berusia 35 ke atas terutamanya, ini biasa berlaku ni. Masalah tekanan darah tinggi, lepas tu ada protein dalam urin selepas usia kehamilan 20 minggu ni. Jadi pengambilan kalsium dari awal lagi, dia membantu pengelakan. Dia bukan rawatan, tetapi dia adalah salah satu pencegahan. Jika tidak ditangani segera, dia akan pergi kepada masalah yang lebih besar, iaitu kita sebut sebagai eclampsia, di mana seseorang itu boleh mengalami sawan, stroke, pembekuan darah, kegagalan ginjal dan juga boleh membawa maut. Sebab tu pengambilan kalsium ni bagus untuk mengurangkan risiko ini dan juga bagus untuk anak-anak di dalam kandungan tu. Okey, doktor, ada soalan daripada followers. Boleh tak doktor kongsikan tip pemakanan sihat dan seimbang khusus untuk ibu yang sedang hamil, doktor? Ya, kena faham bahawa ibu yang sedang hamil ni dia makan untuk 2 orang jadi dia kena makan tu dalam kuantiti yang mempunyai banyak tenaga dan juga seharusnya mempunyai banyak nutrien. Sebab tu kadang-kadang dalam orang terkeliru makan banyak tu, maksud dia makan macam mana? Adakah kena makan junk food, sebab kena banyak? Bukan. Banyak makan tu kita kena pilih makanan-makanan yang bernutrisi. Sebab tu kadang-kadang kita sebut tentang makanan ni, kita bimbang makanan yang kita makan tu menjadi racun kepada diri kita dan juga racun kepada anak di dalam kandungan. Sebab tu kena pemilihan. Sebab tu hari ini kita lihat ramai kanak-kanak sebagai contoh daripada awal, daripada kecil lagi mempunyai pelbagai masalah. Eczema, lepas tu ada yang mengalami masalah masalah kulit lah, atau mengalami masalah alahan yang teruk, asma, mengalami masalah penyakit. Kadang-kadang ada yang sampai tu setengah tu mengalami penyakit kronik, sebagai contoh diabetes type 1. Ada pula tu yang mengalami masalah kanser, terutamanya kanser darah. Itu mungkin disebabkan oleh cara pemakanan yang mencetuskan rangsangan terhadap penyakit-penyakit kronik ini. Sebab tu dalam satu kajian yang saya baca yang bertajuk yang diterbitkan dalam Nutrition Journal pada tahun 2018 yang bertajuk The Influence of Parent Exposure to the Trans Fatty Acid for the Development of Childhood Hemophagocytic Neoplasm ataupun kanser. Jadi dia memberitahu bahawa kanak-kanak ataupun ibu yang gemar memakan makanan yang tidak sihat, terutamanya yang dalam kes ini disebut sebagai trans fat,
mempunyai risiko untuk mendapat anak yang mempunyai masalah kanser darah iaitu leukemia, tetapi menjadi kepastian. Jadi itu mungkin, tetapi menjadi lebih positif untuk mendapat masalah anak yang lembam, masalah penglihatan, kecil lagi dah terpaksa menggunakan cermin mata, tulang yang rapuh, penyakit metabolik seperti saya sebut tadi, diabetes type 1 dan juga kegemukan semasa kanak-kanak. Jadi sebab tu ibu-ibu yang hamil harus memerhatikan cara pemakanan yang betul. Antaranya, saya mencadangkan agar memperbanyakkan makanan karbohidrat kompleks. Sebagai contoh bijiran penuh, makan banyak beras perang, roti wholemeal, basmati, bagi tujuannya untuk mengurangkan tahap gula yang tinggi, terutama bagi ibu-ibu yang sudah mengalami masalah diabetes, GDM. Pemakanan karbohidrat yang kompleks yang begini bagus untuk mereka. Amalkan buah-buahan, sayur-sayuran dalam pemakanan bagi mengekalkan fiber. Kalau makan tu pastikan sayur, sama ada ulam yang ditumis ataupun sayur yang mungkin setakat dicelup, pastikan bersih, makan, dia bagus untuk tubuh dia. Buah-buahan, daripada kita makan kuih-kuih kan, waktu petang tu apa salahnya kita ambil buah-buahan, kita potong, ataupun setidak-tidaknya mungkin setakat tomato kita potong kecil, ataupun kita ambil timun kita potong kecil, itu pun sudah bagus. Kalau nak rasa juga benda-benda manis, sebab itu kita boleh ambil ubi, kita boleh ambil kentang rebus, kita boleh ambil apa lagi, dan pelbagai lagi lah yang makanan yang cakap yang natural, selain daripada makanan-makanan yang kadang-kadang orang yang hamil ni kan, dia nak rasa masin-masin sikit, dia nak rasa manis-manis sikit, yang tu yang dia ambil jajan tu. Jadi saya cadangkan banyak craving dia. Banyak craving, ambilkan makanan bernatural. Selain daripada minum minuman yang secukupnya, sebab air ni dia akan memberi tenaga dan menghalalkan dehidrasi. Anak-anak yang dalam kandungan juga, apabila ibu tak cukup minum air ni, dia menyebabkan kanak-kanak kita bimbang, amniotic fluid dalam tu akan menjadi berkurangan. Sebab tu minum air kena cukup. Lebih kurang 2 liter, 2.5 liter, jangan bimbang untuk buang kecil. Bayangkan bila buang kecil tu, saya sedang membuang toksin di dalam tubuh saya kan, melalui air kencing. Jadi minum air yang secukupnya. Yang keempat, mungkin kita ambil lemak-lemak sihat. Contohnya minyak zaitun, minyak kelapa, ambil telur. Pemakanan macam ginilah yang akan memberi kesan kulit yang baik pada kulit bayi, pada kulit ibu itu sendiri, memberi tenaga, bagus untuk otak dan sebagainya. Yang kelima, ambil protein yang sihat. Protein yang sihat tu maksud dia apa? Selalunya kita sebut sebagai daging putih lah, ikan, telur, ayam. Silih berganti. Maksudnya hari ini makan ikan, besok makan telur, tulang makan ayam. Secara berganti-ganti sumber yang berbeza. Ini bagus untuk tubuh. Dan terakhir, seperti mana selalu saya pesan, ialah tinggalkan makan makanan yang kadang-kadang kita sebut sebagai pro-keradangan atau pro-inflammatory. Contoh dia ialah minuman bergas, karbohidrat berproses, terutamanya gula-gula tambahan. Ramai ibu kata bimbang, macam mana saya nak dapat tenaga kalau saya tak ambil gula? Jangan risau, pemakanan yang kita makan pun dah memberi tenaga. Cari makanan-makanan kalau nak manis, makanan-makanan yang natural. Macam saya sebut tadi, mungkin kentang, mungkin keladi, mungkin ubi. Dia akan memberikan tenaga pada tubuh kita. Yang ketiga, makanan-makanan yang perlu dielakkan adalah makanan-makanan yang banyak pewarna, perasa, pengawet. Yang ini makanan-makanan yang berproses. Dan yang terakhir, cuba kurangkan makanan-makanan yang bergoreng, yang menggunakan minyak yang berulang-ulang, kerana ia adalah sumber trans fat. Maksud dia apa? Sebab contoh kita nak beli goreng pisang kan, daripada goreng pisang di luar tu kemungkinan tak sesuai. Sebab apa? Dia dah menggunakan minyak yang dah berkali-kali. Minyak dia dah menjadi hitam, dah menjadi cair. Kalau nak, mungkin kita boleh buat di rumah sebab kita boleh mengawal penggunaan minyak tu. Minyak. Okey, senang kata eat clean lah doktor kan. Betul, makan seimbang, iklim seimbang, makan berpada-pada. Okey, saya rasa kan banyak sangat ada tips dan juga info-info yang doktor share hari ni. Jadi rasa rugi kalau semua followers Pak Emma tak invite kawan, tak share live video ini. Okey, jangan risau bagi yang baru nak tonton tapi sebenarnya kita dah nak di akhir rancangan, macam sekejap je kan. Tapi banyak sangat info yang doktor share, jangan risau, share dulu. Nanti anda boleh tengok
balik awal live ini. Okey, jadi berakhirlah sudah Pak Emma Bincang Sihat untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada jemputan kita iaitu Dr. Zubaidi Haji Ahmad, Dr. Pengamal Perubatan Am dan Ahli Jawatankuasa Dr. Islam Malaysia Perdim kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan Pak Emma hari ini. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Okey, akhir sekali terima kasih tak terhingga buat semua followers Pak Emma sebab sudi stay sampai habis live ini, okey. Jangan lupa subscribe YouTube dan follow Facebook Majalah Pak Emma. Assalamualaikum, bye.